Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Penang, yang mana Selangor menang 3-0 hasil jaringan dari Rawak Abdeh, daripada Richmond dan juga daripada Faisal Halim. Untuk perlawanan ni, kalau kita lihat, sebenarnya Selangor ada beberapa lagi peluang yang mereka boleh sudahkan, terutamanya daripada penjaring utama mereka lah, iaitu Aaron Devell. Tetapi sayang, untuk game ni Aaron boleh dikatakan tidak klinikal dan percubaan dia memang tak mau masuk dalam gol. Memang boleh dikatakan mungkin dia tak ada luck lah pada perlawanan semalam. Dan untuk pasukan Penang, mereka lebih kepada untuk bermain bertahan, dan kalau kita lihat daripada segi serangan, mereka adalah beberapa percubaan yang mereka melakukannya, tetapi daripada segi percubaan yang berbahaya hanyalah percubaan daripada segi situasi set pieces, yang mana free kick yang diambil oleh Adriano yang boleh dikatakan world class free kick lah, tetapi disebabkan kecekapan dan juga kehandalan Sam Summerville yang beraksi sebagai penjaga gol pasukan Selangor telah menafikan beberapa kali free kick yang diambil oleh Adriano. So kita kena katakan kudos dan juga orang kata apa, performance yang baik jugalah untuk Sam Summerville menyelamatkan gawang pasukan Selangor dari dibolosi melalui gol set pieces. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang sebenarnya saya suka untuk pasukan Selangor? Perkara pertama yang saya suka untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah tentang bagaimana Tan Chee Ho cuba untuk mengutiliskan kemampuan yang ada pada Quinton Cheng, dan pada masa yang sama dia cuba untuk menimbulkan kelemahan yang ada pada Quinton Cheng. Seperti mana kita tahu dalam game-game yang sebelum ni, memang Tan Chee Ho suka guna Quinton Cheng untuk naik lebih tinggi dan juga untuk bertindak lebih ofensif sebagai right back lah. Tetapi pada masa yang sama, Quinton mempunyai masalah daripada segi untuk melakukan recovery phase, jadi dia agak sukar untuk comeback kepada tempat asal dia dalam fasa bertahan, yang menyebabkan beberapa kali Selangor terekspos kepada corak serangan counter attack di kawasan Quinton. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Tan Chee Ho pada perlawanan ni adalah dia meletakkan Brandon Gunn di bahagian kanan, iaitu Brandon Gunn dia tidaklah seofensif Mukairi. Kalau kita tahulah Brandon Gunn akan diguna pakai lebih kepada kawasan tengah ataupun lebih kepada kawasan wide area, lebih untuk bertindak sebagai defensive winger ataupun lebih kepada penambahan player di bahagian tengah. Jadi dengan adanya Brandon Gunn bermain di kanan, kita boleh nampaklah yang tempat Quinton Cheng tidak terlalu menjadi sarang ataupun lubuk untuk pasukan Penang melakukan counter attack. Sebab apa? Sebab untuk defensive duty ataupun backup di belakang Quinton, ketika Quinton melakukan larian overlap ataupun bermain dengan tinggi di kawasan kanan, maka Brandon Gunn akan cuba untuk cover up tempat Quinton ataupun berada di belakang Quinton untuk memastikan yang dia boleh untuk cover up daripada tempat Quinton itu terdedah, dan untuk mengelakkan daripada pasukan Penang melakukan counter attack. Dan benda tu agak efisien lah kalau kita boleh nampak lah combination play yang ditunjukkan oleh kedua-dua player ni daripada segi ball flowing ataupun daripada segi pergerakan dengan menggunakan bola agak kurang, tetapi daripada segi untuk keep the position as a structure, as a team, benda tu bagus jadi benda tu saya suka lah cumanya tak tahulah berapa lama benda ni boleh kekal ataupun berapa lama benda ni boleh untuk menjadi kepada struktur pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab kalau buat macam ni, dia akan minimaliskan sedikit corak serangan pasukan Selangor ketika pasukan Selangor dalam position. So kita boleh nampak lah yang pergerakan Brandon Gunn pun dia agak akan terbatas untuk naik lebih tinggi. Dia hanya boleh naik dalam certain situation, tetapi mostly dia akan lebih untuk stay at the middle space ataupun di kawasan bahagian tengah tu, daripada dia masuk untuk berhampiran dengan di box ataupun di kawasan final third. So benda tu kita kena tengok next game lah. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor, untuk bahagian tengah mereka waktu first half dah memang efisien dan efektif, iaitu daripada penggunaan Alex sebagai mereka punya pivot dan juga sebagai ball progressor di bahagian tengah, dan mana dia boleh untuk link up dengan Nur dan juga boleh link up dengan Orozco. Dan kalau kita lihat, Alex dah bagi satu protection yang bagus kepada bahagian tengah pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab Selangor semalam mereka bermain dengan build-up play daripada bahagian bawah, dan mereka bermain dengan high line, satu defense yang tinggi, dan mereka main dengan defense line yang tinggi, iaitu Safwan Baharudin dan juga Syarul Nazim. Mereka akan naik sampai dekat half line ataupun kepada garisan tengah, dan membolehkan Alex untuk push sedikit dia punya position ke hadapan dan
membebaskan untuk Orosco dan juga Rawab Deh untuk bertindak lebih tinggi ke bahagian hadapan. Jadi di bahagian hadapan, Rawab Deh boleh sentiasa involve dengan gerakan serangan dan menempatkan diri dia dalam kotak penalti. Dan sebagai contoh, pasukan Selangor punya gol daripada Rawab Deh tu, memang kita boleh nampak lah bagaimana Rawab Deh meletakkan diri dalam kotak penalti dan menjaringkan gol. Dan dalam pada masa yang sama, mereka telah memberikan kebebasan ataupun free roll kepada Orosco untuk menjadi playmaker bagi pasukan Selangor dalam pergerakan di bahagian tengah. Dan Orosco memang menjalankan tugas dia dengan sangat baik lah, daripada segi setup, daripada segi link up, daripada segi switch play, daripada segi bagaimana dia buka game semua. Orosco dah bagus lah, memang orang tahu excellent. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan Selangor. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk pasukan Selangor ni, daripada segi penggunaan di bahagian kiri, iaitu Faisal Halim, mereka sebenarnya menggunakan Faisal Halim dalam pelbagai variation. Iaitu yang pertama, kalau kita lihat Faisal Halim, mereka dilakukan sebagai playmaker, tetapi dia banyak create ruang kepada pemain di hadapan, dan dia banyak juga drop deeper kepada bahagian bawah untuk melakukan ambil bola pada bawah dan bola bawa ke hadapan, sebab mereka nak attract defense Penang yang bermain dengan agak compact dan juga low block untuk keluar daripada zone mereka ketika mereka bertahan. So Faisal Halim diguna pakai dalam situasi tersebut untuk drop lebih deeper. Yang kedua, mereka guna utilize Faisal Halim di kawasan wide area untuk pergerakan bersama dengan Kuzaimi PE yang lebih inverted ke half space. Maka Faisal Halim di kawasan wide area untuk dia buat larian-larian derah ya. Dan dalam pada masa yang sama, Faisal Halim juga diguna pakai untuk masuk lebih kepada bahagian tengah, bergantikan tempat Aaron, yang mana Aaron untuk game ni lebih suka untuk cover up bahagian kanan ketika first half sebelum Richmond dibawa masuk. Tetapi bila masuk second half, kita dah nampak perubahan yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah sedikit berbeza, yang mana kali ni Tan Chee Ho bawa keluar Alex, Brandon diletakkan sebagai nombor 6, Nur dan juga Orosco dikekalkan nombor 8 dengan nombor 10, Richmond diletak nombor 9, dan Aaron diletakkan nombor dia sebagai winger kanan, dan Faisal kekal di winger kiri lah. Dan kalau kita lihat dengan kemasukan Richmond ni ataupun Bokachi ni, kita boleh nampak yang sebenarnya gameplay Aaron dia adalah efektif di bahagian kanan, yang mana pergerakan bola ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Selangor di bahagian kanan dengan penlibatan daripada Aaron adalah benda yang efektif. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, yang first point tadi, iaitu Quinton Cheng, dia akan main ofensif. Jadi dia dah cover wide area. Jadi apa yang diperlukan oleh Selangor di bahagian kanan adalah seorang winger yang boleh masuk ke bahagian tengah dan melakukan percubaan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tan Chee Ho di second half. Beliau membebaskan Quinton untuk bermain lebih ofensif, dan beliau mengarahkan untuk Aaron lebih tertumpu kepada kawasan di half space dan juga berhampiran dengan di box pasukan lawan. Dan benda tu berjaya, yang mana kita boleh nampak banyak pergerakan dan juga larian yang dilakukan oleh Aaron, berjaya untuk melakukan penetration run masuk ke dalam di box dan melakukan percubaan. Tetapi in term of clinical sahaja, game ni Aaron gagal untuk score the goal. Kalau daripada segi create chances, daripada segi percubaan, memang dah boleh dikatakan Aaron menjalankan tugas dia dengan baik. Apabila diletakkan di bahagian kanan dan lebih kepada untuk inverted masuk, maka Quinton cover up bahagian wide area, dia telah melakukan kerja dengan sangat baik sebagai seorang winger kanan. Dan Bokachi, dia lebih diletakkan di bahagian nombor 9 disebabkan dia punya positioning lebih okey daripada Aaron, dan dia punya orang kata apa, fizikal lebih okey pada Aaron. Kalau kita lihat apa yang ada pada Bokachi ataupun Richmond ni adalah satu daripada segi dia punya technical untuk menjaringkan gol, finishing dia, dia memang clinical, dia punya teknik bagus. Dia sama teknik dia dengan Aaron memang setarafah, sebab mereka memang Eropah punya player. So memang kita tak nafikan lah mereka punya teknik tu bagus. Cumanya bola nak masuk tak masuk tu lain cerita. Dan yang kedua, perbezaan dia dengan Aaron ni, kalau dia dalam in position sebagai nombor 9, dia selalu out of position, dia jarang berada di tempat yang tepat. Tetapi berbeza dengan Richmond ni, dia selalu berada di positioning yang tepat sebagai nombor 9. So dia ada instinct seorang striker yang bagus lah. Jadi apabila Aaron diletak di kanan dan Bokachi diletak di tengah, kita boleh nampak keseimbangan dan juga kestabilan untuk pasukan Selangor ketika menyerang tu jadi lebih efektif. So better letak Aaron kanan, Faisal kiri dan juga Bokachi di bahagian hadapan. So Selangor akan jadi satu tim yang komplit di front three lah. Tetapi yang menjadi masalahnya bagaimana mereka nak membebaskan Richmond, iaitu mereka nak meletakkan bola
tepat kepada Richmond. Sebab kalau Richmond kena tight marking dan sebagainya, agak sukar untuk Richmond keluar daripada marking tersebut lah, macam perlawanan semalam lah. And 1 gol sahaja dia boleh create, dan tak banyak pun percubaan daripada Richmond, mostly lebih daripada Aaron Deville sahaja. So benda tu kita tengok lah. Dan untuk Samson Mobile memang kita boleh puji, dia memang cemerlang. Untuk backline kita boleh puji in term of in position ataupun dalam fasa build-up. Syarul Nazim dan juga Safwan Baharudin berjaya lead mereka punya build-up, main dengan high line, tak kena counter dan sebagainya. That is a positive thing. Dan mereka juga banyak buat recovery dengan tackling yang on point dalam kotak penalty. Dan Syarul Nazim berjaya untuk buat satu goal line clearance. So benda tu positif lah untuk pasukan Selangor. Cumanya apa yang boleh pasukan Selangor perbaiki lagi, mungkin satu daripada segi set pieces, sama ada corner ataupun free kick, mereka perlu untuk pastikan yang mereka boleh dapat something daripada set pieces yang mereka dapat lah. Sebab banyak set pieces yang mereka dapat agak disia-siakan lah. So kalau boleh mereka fix that thing, mereka akan jadi lebih better untuk tim yang apabila mereka dapat set pieces atau corner kick. Yang kedua, mereka perlukan sedikit kreativiti, yang mana di bahagian tengah mereka dah ada Faisal Halim dan juga Orozco di kiri dan tengah. Kedua-dua player ni dah sangat kreatif, dan mereka perlukan striker untuk lebih proaktif daripada segi pergerakan dan juga involvement dalam pergerakan di final third lah. Sebab apa? Sebab kalau mereka boleh untuk involve dengan sangat baik bersama dengan membentuk combination play bersama dengan Orozco dan juga Faisal Halim, saya rasa untuk attacking tak ada masalah untuk melakukan penetration, untuk masuk dalam D-box dan melakukan percubaan seperti mana yang Aaron buat di bahagian kanan waktu tu. Dan itu je lah. Secara overall Selangor bermain okey, tapi taklah orang kata apa, taklah wow sangat, tapi okey lah. So benda tu boleh improve lagi part by part untuk next game. Dan untuk pasukan Penang, untuk game ni Penang bagi saya sedikit kecewa. Mereka bermain dengan bertahan, kreativiti di bahagian tengah agak kurang digunakan, padahal mereka ada Asnan dan juga Nik Akif yang sangat valuable ataupun sangat bernilai daripada segi idea dan juga mereka punya vision, kreativiti, tapi mereka tak create combination play di bahagian tengah disebabkan bahagian tengah Selangor dah compact. Dan dalam pada masa yang sama mereka juga tak manfaatkan highline yang dimainkan oleh pasukan Selangor untuk counter attack dengan meletakkan bola di bahagian belakang. Banyak kali mereka cuba buat, tapi peletakan Hadin di bahagian hadapan boleh dikatakan he is not a true striker, tapi dia berjaya untuk beat beberapa kali pertahanan Selangor. Tetapi daripada segi final attack dia kehilangan bola apabila pemain Selangor berjaya untuk recovery balik dengan tackling yang on point di dalam kotak penalti. So benda tu perlukan lagi lah striker yang tulen, yang ada pace, mungkin sesuai dengan corak permainan Penang semalam lah, kalau boleh lah. Decision Hadin pun agak lambat sikit semalam, decision making yang dibuat agak lambat. So kena perbaiki lagi lah. Set pieces dah bagus, jangan terlalu mengharapkan kepada Adriano untuk buat game, tetapi cuba untuk create bagaimana nak gabungkan Adriano, Nik Akif dan juga Asnan dalam pergerakan di bahagian tengah ataupun di middle third untuk melakukan masuk kepada final third punya tempat lah. Kalau boleh mereka create ketiga-tiga player ni punya combination play, saya rasa Penang tak ada masalah di bahagian tengah. Sebab Adriano memang world class player, Nik Akif player yang memang konsisten untuk season ni, memang daripada segi vision dan juga dia punya passing range dah bagus, dan Asnan daripada segi defending duty dia bagus, daripada segi long pass dia bagus. So kalau mereka boleh create the variety of attacking dan mereka tak tertumpu sangat kepada wide area ataupun wing back punya corak permainan, maka mereka akan jadi tim yang lebih padu lah. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.